Menyambung dalam perbahasan kitab dakwah yang sempurna, peringatan yang utama, Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau mengatakan di mukaddimahnya, orang jahil mesti belajar. Orang jahil tidak boleh diuzurkan dari meninggalkan apa yang difardukan Allah atas diri mereka untuk belajar ilmu-ilmu yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن الحداد وصولي وإبراهيم العلماء إلى أمين الأولياء والصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم أنوارهم وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam yang barakah ini, di tempat yang barakah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan dapat untuk kita mengambil faedah dan mengamalkan, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kepada kita dan diampuni dosa kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Menyambung dalam perbahasan kitab dakwah yang sempurna, peringatan yang utama, Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau mengatakan di mukaddimahnya, orang jahil mesti belajar. Orang jahil tidak boleh diuzurkan dari meninggalkan apa yang difardukan Allah atas diri mereka untuk belajar ilmu-ilmu yang wajib. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap muslim, setiap orang Islam, baik lelaki ataupun perempuan. Tak ada uzur atau excuse kepada seorang itu yang membiarkan dirinya dalam kejahilan. Dan alasan jahil atau tidak tahu itu tak boleh menjadi hujah dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila di sekelilingnya atau dengannya berada orang-orang alim, ada tempat-tempat pengajian, ada masjid-masjid yang didirikan majlis ilmu, ada orang yang mengetahui tapi tak mahu untuk memberikan waktu dan juga bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, maka setiap waktu dan masanya dia berdosa. Kerana menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Meninggalkan kewajiban itu adalah satu dosa. Apatah lagi apabila yang ditinggalkan itu adalah ilmu fardu ain yang menyebabkan dia tak melakukan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah, maka besar dosanya. Oleh kerana itu perlu kepada setiap kita ini belajar dan juga berusaha untuk belajar ilmu. Walaupun siapa kita, berapapun umur kita, bagaimanapun keadaan kita. Kerana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
salah satu daripada pertanyaan Allah kepada hamba nanti pada hari kiamat, la tazulu qadama abdi amam Allah yaumal qiyamah illa yus'alu an arba'in. Tak akan berganjak kedua kaki anak Adam itu ketika berdiri di hadapan Allah untuk dia nanti ditanya, kecuali ditanya 4 soalan dulu. Selesai 4 soalan ni baru nanti dia bergerak. Tak selesai 4 soalan ni, selagi itu dia kena berdiri menjawab. Iaitu an umrihi fima afnah, tentang umurnya ke mana yang dia telah habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya daripada mana dia dapat sumbernya dan ke mana dia telah pun belanjakan. Wa an ilmihi, tentang ilmunya sejauh mana dia telah pun mengamalkannya. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah adalah ilmu. Walaupun pertanggungjawaban pertanyaan itu adalah sejauh mana seorang itu mengamalkan ilmunya, tetapi bermakna kalau orang itu tidak menuntut ilmu dan mempelajari ilmu, bagaimana dia nanti nak memberi alasan kepada Allah SWT. Kalau orang yang berilmu pun tak beramal akan dipertanggungjawabkan, apatah lagi orang-orang yang tak berilmu kerana membiarkan dirinya dalam kejahilan. Begitu pula si orang alim tidak boleh diuzurkan untuk meninggalkan mengajar ilmu apa yang diberikan Allah kepadanya, berupa ilmu-ilmu yang wajib diajarkan kepada orang-orang awam, baik dia yang berupa fardu ain maupun yang berupa fardu kifayah. Dan dalam bagi pihak orang yang berilmu pula mempunyai kewajipan untuk mengajar dan menyampaikan ilmu. Bermakna orang yang alim, orang yang berilmu, menjadi suatu amanah kepadanya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Dan menjadi satu ancaman kepada orang yang berilmu, kitmanul ilmi, iaitu menyembunyikan ilmu ataupun tak mengajarkan ilmu, sehingga dengan sebab tindakannya itu maka orang tak tahu untuk mendapatkan ilmu dan tak mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan ancaman yang besar dan berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dalam sebutannya dan sebarannya mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang khusus dan umum ialah ilmu yang mengajak orang untuk mengalihkan perhatian dari dunia ke akhirat. Dan yang mengajak mereka berpindah dari maksiat kepada taat serta mengubah diri dari kelalaian kepada kesedaran. Dan ada ilmu yang mana dia tak perlu kepada ilmu yang mendalam, maksudnya terlalu mendalam di dalam menguasainya, tetapi asas-asasnya sudah cukup untuk kita ni menjadi orang yang menyampaikan ilmu dan berdakwah, iaitu ilmu untuk mengajak orang supaya lebih cenderung kepada akhirat dan juga jangan sampai dilalaikan oleh dunia. Itu ilmu yang kita semua tahu. Sebagai orang yang beriman, kita tahu bahawa dengan ilmu yang kita belajar, bahawa dunia ini adalah tempat sementara. Akhirat itu adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Di dunia adalah darul amal, tempat beramal, la jaza'u fiha, tidak ada ganjaran di dunia ini. Wal akhiratu darul jaza' la amalu fiha. Sedangkan akhirat itu adalah tempat untuk kita mendapatkan balasan, tidak ada peluang lagi beramal. Ini basic, kita pun tahu. Apabila kita belajar, ini asas yang kita tahu. Bermakna kita pun kena sampaikan. Khususnya pada zaman ketika manusia lalai kepada dunia, perlu diingatkan. Kerana mengingatkan kepada akhirat dan juga mengajak mereka untuk mereka benar-benar meyakini tentang akhirat itu adalah kewajipan kita. Kerana beriman kepada hari akhirat itu adalah rukun iman.
al-imanu bil yaumil akhir. Berapa ramai orang yang mengaku beriman kepada hari akhirat, tapi perangainya, perbuatannya, amalannya seolah-olah tak ada akhirat baginya. Tak takut dengan dosa, tak takut dengan kesalahan, tak takut dengan pelanggaran yang dia lakukan di atas dunia ini. Seolah-olah tak ada yang disebutkan darul akhirah, negeri akhirat, tempat pembalasan, tempat tanggungjawab, tempat yang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu untuk diingatkan kepada orang seperti ini. Di antara problem besar yang dihadapi oleh baginda Rasulullah di dalam dakwahnya, selain nak mengajak kepada tauhid kepada Allah, kepada mereka orang-orang musyrikin yang menyembah kepada berhala, adalah mereka tidak mempercayai kepada hari kebangkitan, iaitu hari akhirat. Orang-orang musyrikin tak percaya adanya hari kebangkitan. Mustahil, kata mereka, akan jasad yang telah hancur, telah pun menjadi tanah, akan dibangkitkan nanti di akhirat. Oleh kerana itu, matlamat mereka hanya dunia. Mereka akan buat apa saja, walaupun itu berupa dari kezaliman atau penindasan ataupun penipuan ataupun daripada pengkhianatan, asalkan mereka ini dapat untuk nak meraih kepada dunia. Kenapa? Kerana tujuan mereka hanya dunia dan that's it, tak ada dah, habis. Nabi ingatkan, tak. Kita nanti mati, tapi kita akan dibangkitkan semula. Tapi mereka tak mahu untuk percaya. Mereka tak mahu untuk beriman. Mereka tak mahu untuk nak mengakui tentang hakikat itu. Akhirnya mereka bergelumang dengan kemaksiatan, bergelumang dengan kesalahan. Di antaranya kerana mereka tidak percaya bahawa di sana adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Tapi kita alhamdulillah diberikan nikmat iman oleh Allah. Dan rukun iman yang kita imani ada 6. Dan salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang kita tahu di akhirat itu ada yang disebutkan dengan mahsyar, iaitu tempat apabila kita dibangkitkan, kita dikumpulkan. Kita tahu nanti di akhirat kita ada yang disebutkan daripada mizan, timbangan. Di situ ada yang disebutkan dengan sirat, titian. Di situ adanya daripada haud, telaga baginda Rasulullah SAW. Di sana ada tempat pembalasan bagi orang yang suada, iaitu orang yang bahagia, yang disebutkan dengan syurga. Di situ adanya daripada tempat orang ashqiya, iaitu orang yang celaka, iaitu neraka. Ini adalah keimanan kita kepada yaumul akhir. Kita sedar, kita yakin, kita percaya. Bukan hanya dengan sekadar percaya lisan, akan tetapi tindakan kita membawa kepada keyakinan kita. Sehingga kita tak berani untuk melanggar daripada larangan. Kita patuh dan taat dengan perintah. Itu bukti iman seseorang kepada hari akhirat, tempat pembalasan. Ini perlu untuk setiap orang menjadi da'i, orang yang berdakwah. Ajak orang, ingatkan kepada manusia. Kerana manusia selalu lalai lupa bahawa mereka itu akan kembali kepada Allah, dibangkitkan semula dan dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih lagi apabila mereka itu hanyut di dalam kehidupan dunia. Dalam suratul Kahfi ketika Allah ceritakan tentang sahibul jannatain, iaitu seorang yang Allah kurniakan dia 2 kebun. Hebat kebunnya, teknologi kebunnya hebat. Dia kaya, dia memiliki istana, dia memiliki kebun yang hebat, hasil yang cukup lumayan. Sombong dia, memperkecilkan saudaranya, merasakan dirinya hebat, seolah-olah kiamat tak ada lagi. Bahkan diukur kedudukannya itu bukan ukuran amal daripada ibadah, akan tetapi diukur daripada kedudukan duniawinya. Kenapa berlaku? Kerana sudah berada dalam lupa kepada akhirat dan dilalaikan oleh kehidupan dunia. Zaman kita begitu. Berapa ramai orang yang lalai kepada akhirat. Yang mereka incar, yang mereka cari adalah kehidupan dunia. Dah, ini perlu kita ingatkan selalu. Menyebut semua ini dan mengajarkannya tidak boleh tidak, mestilah diiringi dengan diperbanyakkan nasihat dan peringatan. Menakutkan dan mengancam
dan menerangkan apa yang dijanjikan Allah dari balasan yang baik dan yang buruk dengan disediakan berbagai-bagai pahala bagi orang-orang yang membuat ketaatan dan kebajikan, di samping menyediakan berbagai-bagai seksa dan bencana bagi orang-orang yang membuat jahat dan kederhakaan. Sesuai dengan apa yang dibentangkan Allah dan dijelaskannya dalam ayat-ayat Al-Quran serta disampaikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa petunjuk dan keterangan. Jadi, oleh kerana itu tugas kita bersama sebenarnya. Bukan hanya tugas para ulama, tapi tugas kita bersama. Tugas kita sebagai ayah terhadap anak kita. Suami terhadap isterinya. Ibu terhadap ayah anaknya. Begitu juga tugas kepada jirannya. Sahabat kepada sahabatnya. Saudara sesama Islam dengan saudara sesama Islamnya. Tak ada seorang pun yang tak termasuk di dalam anjuran untuk berdakwah. Semuanya. Dengan cara iaitu memperingatkan mereka, berikan kabar gembira, bisyarah. Diiringi dengan ancaman sekiranya mereka degil dan juga tak mahu untuk mengikuti daripada kebaikan. Kerana itu adalah merupakan cara bagaimana kita memberikan peringatan sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran dan juga apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah utuskan engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira. Satu, berikan kabar gembira. Ceritakan tentang nikmat syurga. Sekiranya kamu taat, kamu patuh, kamu ikut apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah. Wa nadhira, tapi kalau degil, berikan kepada mereka warning. Berikan kepada mereka ancaman. Kalau kamu degil, ada yang menanti kamu yang namanya neraka. Azab yang sangat pedih. Wada'iyan Allah, dan berdakwah kepada manusia biiznihi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wa sirajan munira, dan juga cahaya yang menerangi. Misalan-misalan yang seumpama ini akan menjadikan hati sedar dan khusyuk. Jiwa pun akan menurut dan tunduk. Kalau kita ikut cara itu, maka ini adalah merupakan cara pendekatan yang terbaik. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak memberikan harapan, kabar gembira, sehingga orang lalai. Rasa dirinya itu, tak apalah, aku buat salah pun nanti lama-lama Allah ampunkan juga. Aku buat salah pun tak apa, masuk neraka dulu, nanti masuk dalam syurga. Tak. Perlu ada indar, perlu ada warning, perlu ada ancaman. Tahu tak kamu, neraka Allah itu sangat dahsyat. Yang paling ringan, kata Nabi, adab neraka itu adalah seorang dipakaikan selipar ataupun terompah daripada api neraka, ketika memakainya menggelegak otaknya. Itu paling ringan. Tak ada orang yang sanggup dan bersabar menghadapi azab Allah. Tak ada. Oleh kerana itu diceritakan nanti yaumul qiyamah ada seorang yang dibawakan nanti setelah dihisap, ternyata di dalam kehidupan dunia dia banyak melakukan maksiat, tapi sentiasa dilimpahi nikmat oleh Allah. Allah limpah nikmat kat dia. Tak pernah sakit, tak pernah susah, tak pernah payah. Nikmat sepanjang masa. Tapi digunakan segala kemewahan, kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Dihisap di akhirat. Ternyata amalan solehnya kosong. Tak ada apa. Yang banyak adalah daripada kemaksiatan. Maka diperintahkan oleh Allah, bawa dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat Zabaniyah, masukkan dia sekejap sahaja. Selupkan, bawa kembali kepada aku. Diseret dia, dimasukkan dalam neraka sekejap, dibawakan di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, pernah tak dulu di dunia kamu merasa nikmat di dalam kehidupan dunia? Apa kata dia? Tak pernah ya Allah. Lupa dia kenikmatan. Segala nikmat kesedapan, kelazatan yang dia rasa di dunia itu lupa. Dengan sedetik
dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana adab yang dia rasa itu sangat dahsyat dan pedih, sehingga tak ingat lagi daripada segala nikmat yang pernah dia rasai di dalam kehidupan dunia. Kemudian dibawakan seorang hamba yang ketika mana hamba ini dihisap, ternyata dulu di dunia dia sentiasa diuji oleh Allah, hidup dalam keadaan kekurangan, sentiasa menghadapi ujian, hidup dalam keadaan yang sempit, sabar, taat, patuh kepada Allah, tinggal daripada maksiat, sehingga timbangan kebaikannya itu sangat berat. Maka Allah berkata, bawa dia masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, masukkan dia sebentar saja, kemudian bawa kepada aku. Dimasukkan hamba ini ke syurga. Kemudian sekejap dikeluarkan, dibawa di hadapan Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, di dunia dulu pernah tak kamu merasa sakit dan susah? Pernah tak kamu merasa payah? Pernah tak kamu diuji dengan ujian yang berat? Apa dia menjawab? Tak pernah ya Allah. Aku tak ingat aku pernah susah ketika dulu. Hanya sedetik kenikmatan yang dia lihat dan rasa di dalam syurga. Lupa dia segala keperitan dan kepayahan kehidupan di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berbaloikah kita ini di dalam kehidupan ini? Kita enjoy, kita buat yang bukan-bukan, kita puaskan hawa nafsu. Berbaloikah untuk nanti direndam dan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun sanggup tak kita untuk bersabar? Sanggup tak kita ni bersungguh-sungguh di dalam taat, menentang, melawan nafsu kita yang membuat untuk mengajak kepada yang buruk, tapi kita elak, kita tahan demi untuk kita meraih rahmat Allah? Sanggup tak demi nanti kita akan merasai daripada nikmat syurga yang tidak terhingga, nikmat syurga yang cukup hebat? Kalaulah kita orang yang berakal, pasti kita akan mengatakan, apapun yang ditimpa kepada aku di dunia ini, aku sanggup hadapi asalkan aku raih rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurga. Tapi kerana perkara itu perkara gaib, perkara yang sebenarnya benda itu belum nyata di depan mata kita. Adapun iman dan keyakinan kita hanya secara sam'iyat, apa yang kita dengar, apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan oleh Nabi SAW, yang kita beriman kepadanya. Perkara itu tak ada lagi pernah dilihat oleh mata kita. Tapi iman inilah yang kita sebutkan sepatutnya kita bina, menimbulkan keyakinan yang sebenar, sehingga kita yakin bahawa apa yang dijanjikan itu adalah hak dan benar, dan kita tidak mahu berpatah balik pun, untuk jangan sampai kita akan menyesal di satu hari penyesalan yang kita tak boleh untuk kembali lagi. Kalau di dunia kita menyesal, itu kita boleh lagi kembali, taubat kepada Allah, perbaiki daripada kesalahan. Tapi kalau menyesal di negeri akhirat, setelah seorang itu mati, maka sudah terlambat untuk dia berpatah balik. Qala rabbi rji'un. Waktu itu mereka mengatakan, ya Allah, balikkan aku kat dunia. La'alli a'malu salihah, agar aku dapat untuk beramal salih. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tak boleh. Hiya kalimatun hiya qailuha. Hiya hanya kalimat yang dia boleh ucapkan saja. Di depan mereka adanya dinding yang memisahkan di antara kematian ataupun barzakh yang disebutkan dengan alam akhirat dan alam dunia. Menyesal di sana tidak ada guna lagi. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapa tidak ada suatu kumpulan dari setiap puak yang pergi mempendalami ilmu agama supaya mereka nanti dapat memperingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka, moga-moga mereka dapat menjaga diri. Yakni ketika Nabi SAW mengantar kepada para sahabat ketika mana ada seruan jihad, semua para sahabat itu sifatnya
ingin dan bersungguh-sungguh untuk berjihad fi sabilillah. Cita-cita mereka syahid. Semua kalau boleh tu nak pergi. Tapi Allah turunkan ayat, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Kenapa tidak ada di antara mereka yang tinggal, tak pergi berjihad di medan perang? Tinggal bukan duduk saja-saja, tapi mendalami agama, belajar. Kerana ya, berjihad itu ganjarannya besar, pahalanya luar biasa. Tapi kalau semua pergi ke medan, seperti zaman ini, kalau semuanya pergi untuk dunia, kerja, apa semua, tak ada orang yang mendalami agama, maka orang yang berjihad tadi selesai peperangan, balik ke tempat, tak ada orang yang akan menyampaikan tentang hukum hakam, tentang ilmu, tentang yang mana hak dengan yang mana batil. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW mengutuskan orang-orang yang dipilih dan meninggalkan juga siapa-siapa yang dipilih oleh Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang ada perasaan kecewa di antara para sahabat ketika mana tak terpilih untuk berjihad fi sabilillah. Akan tetapi itulah dia lumrah yang perlu ada. Supaya apabila mereka orang-orang yang keluar berjihad itu kembali, mereka dapat peringatan-peringatan daripada orang-orang yang berilmu. Untuk menunjukkan orang-orang yang menuntut ilmu ini juga adalah mereka yang sedang berjihad fi sabilillah. Iaitu mengorbankan waktu, tenaga mereka demi untuk menuntut ilmu, agar mereka menjadi orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan tersebut di dalam sebuah sabda daripada sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kami berada di sisimu, engkau sentiasa mengingatkan kami tentang syurga dan neraka, sehingga seolah-olah kami sedang memandangnya dengan mata kepala. Jadi satu hari Hanzalah ni dia balik ke rumah setelah dia duduk dengan Nabi dan para sahabat. Sampai di rumah, masuk rumah, jumpa isteri anak dia, dia pun bermain dengan anaknya. Kan asyik lah, maksudnya kerana sayang kepada keluarga. Tapi sedang dia bermain, bergurau, tiba-tiba dia tersentak, teringat, ya Allah, tadi aku ketika dengan Nabi SAW, waktu ketika dengan Nabi, aku ingat akhirat, aku ingat Allah, aku ingat akhirat. Tapi waktu ketika dengan keluarga, lupa aku, asyik dengan keluarga. Oh, dia mengatakan, agaknya aku ni orang munafik. Keluar dia dari rumah, pergi ke masjid Nabi SAW. Kemudian masuk ke masjid dengan mengatakan, Hanzalah telah munafik, dia mengatakan. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu berada di masjid. Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Hanzalah, kenapa kamu mengatakan begitu? Kata Hanzalah, kenapa tidak? Kalau aku ketika bersama dengan Nabi SAW, kalau Nabi cerita syurga, aku seolah-olah dapat melihat syurga. Kalau Nabi cerita neraka, aku seolah-olah nampak neraka. Tapi waktu ketika aku balik ke rumah, aku lupa. Aku lalai dengan keluarga. Bukankah itu ada ciri-ciri munafik? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu engkau maksudkan aku pun sama seperti engkau. Jom kita tanya kepada Nabi SAW. Jumpa kepada Rasulullah, ceritakan permasalahannya. Maka Nabi mengatakan, wahai Hanzalah, kalaulah setiap detik waktumu hanya kamu ingat kepada Allah SWT dan melihat neraka, syurga dan neraka itu di depan mata, setiap detik kamu, maka malaikat akan beratur di setiap lorong yang kamu lalui dan bersalaman. Maknanya kamu ni memang hebat sungguh. Dahsyat sungguh. Untuk menunjukkan agak mustahil seperti itu, wahai Hanzalah. Walakin sa'ah. Tapi kata Nabi, berikan masamu. Ya, waktu ketika kamu dengan Allah, waktu ketika mana kamu salat, waktu kamu ibadah, berikan sepenuhnya kepada Allah. Tinggalkan segala yang disebutkan daripada keasyikan dunia dan sebagainya. Tapi ketika kamu dengan keluarga, silakan kamu berbuat baik dengan keluargamu, kerana itu juga adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Berikan kasih sayangmu kepada keluargamu. Juga dalam muamalah, pergaulannya. Berikan waktumu untuk menunjukkan atur waktumu sebaik-baiknya. Problem kita ialah kita ini kalau sekiranya tentang dunia, asyiknya bukan main. Sampai waktu solat pun masih mengingati dunia. Waktu solat pun tak berikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kita. Kalau kita berikan waktu itu betul, waktu dengan Allah, berikan sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk, hadir hatinya ketika solat. Begitu juga ketika baca Quran, berikan sepenuhnya penghayatan untuk mengambil ibrah dan pengajaran dan tadabbur kepada Al-Quran. Ketika berzikir, benar-benar menghayati zikir. Baru betul. Ini waktu buat ibadah masih lagi tercampur aduk dengan ingatannya kepada dunia. Tapi ketika urusan dunia, bukan main fokus dan khusyuk dia terhadap urusan dunia. Maka ini dah jadi terbalik. Hadirin rahmati Allah, memanglah Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu penuh terisi dengan berbagai-bagai berita yang mendorong dan menakutkan, yang membawa berita gembira dan berita yang menyukarkan. Semuanya telah dibicarakan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat di situ berserta penerangan sekaligus. Lazimkan diri duduk di majlis para ulama. Sebenarnya di majlis-majlis para ulama yang amilin serta para imam yang muhtadin yang mendapat petunjuk, selalu diserikan dengan nasihat dan peringatan semacam itu. Jadi kalau kita ni diberikan pilihan, kita ada waktu kosong, maka isilah waktu itu untuk diisi dengan perkara yang paling hebat dan paling terbaik. Dan sekian daripada 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ada 4 yang perlu kamu pilih. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk dengan orang alim. Mana kalau kita ada waktu, maka yang kita sepatutnya pilih adalah duduk di majlis para ulama. Kerana ketika kamu duduk dengan para ulama, maka kamu akan dapat beberapa manfaat yang sangat besar. Pertama, duduk kamu dengan dia, kamu dilimpahi rahmat oleh Allah. Keduanya, duduk kamu dengan dia, melihat wajahnya, kamu akan diberikan keberkatan. Ketiga, ketika duduk dengan dia, dia bercakap, kamu akan mendapatkan ilmu dan manfaat. Keempat, ketika kamu duduk bersama dia, ketika dia beramal, kamu akan ingat kepada akhirat. Oleh kerana itu ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man nujalis? Wahai Rasulullah, siapa orang yang bagus untuk kami selalu duduk bersama dengan mereka? Nabi mengatakan, man yudhakkirukumullahu fi ru'yatih. Yang pertama adalah orang yang mengingatkan kamu kepada Allah ketika melihat dia. Lihat dia, ingat Allah. Orang yang macam ni kamu duduk, tengok dia je, ingat Allah. Wa man zada fi ilmikum fi mantiqih. Yang kedua adalah orang yang menambahkan ilmu kepada kamu apabila dia bercakap. Duduk dengan orang yang kalau dia bercakap bertambah ilmu. Yang tu Nabi kata duduk dengan dia. Tak dia bercakap, kau cari bertambah ilmu. Jangan duduk dengan orang yang apabila dia bercakap bertambah dosa kita. Duduk, dia cakap, tambah dosa. Apa dia? Orang yang rajin mengumpat, orang yang rajin fitnah. Duduk dengan dia, kita pun dapat dosa sama. Tapi duduk dengan orang yang apabila bercakap bertambah ilmu kita. Siapa? Orang yang alim, orang yang saleh. Yang ketiga, man yudhakkirukumul akhirah fi amalih. Orang yang mengingatkan kamu kepada akhirah apabila melihat amalan dia. Tengok dia beramal, oh aku ni teruknya, tinggalan aku ni, habislah. Ingat kita kepada akhirat. 3 ciri ini disebutkan oleh baginda Rasulullah untuk kita tahu memilih untuk siapa kita duduk bersama. Tidak lain adalah orang para ulama.
Setengah ulama ada kalanya terpaksa duduk di atas kerusi, di mana dikelilingnya duduk pula ramai orang yang datang untuk mendengarnya. Mereka memberi nasihat kepada orang-orang itu serta mengingatkan mereka dengan hari-hari yang mendatang untuk menemui Allah Ta'ala dan kenikmatan-kenikmatan Allah yang akan dipersoaljawabkannya pada hari-hari itu. Kemudian mereka akan menggalakkan para jamaah itu untuk mendirikan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya, sehingga semua manusia yang ada di situ akan mendapat manfaat dari pesanannya. Dan ternyata diseri mukanya tanda-tanda yang jelas dari perasaan takut dan tangis. Ada yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini adalah golongan ulama yang cukup hebat, yang mana apabila dia memberikan nasihat, mengajar, menyampaikan, itu bukan hanya didengar oleh telinga, tak, tapi akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sehingga orang yang mendengar itu kadang-kadang akan lebih memahami yang tersirat daripada yang tersurat yang disampaikan. Itu lebih hebat. Ada orang yang ulama ini ketika bercakap, orang yang mendengar itu lebih besar pemahamannya dengan beberapa sebab. Yang pertama kerana keikhlasan orang yang menyampaikan itu dan bersihnya hati orang yang menyampaikan. Yang keduanya adalah kerana keikhlasan dan bersihnya hati orang yang mendengar. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani sebutkan satu ketika, dia setiap kali menyampaikan pesanan, itu orang yang berada di depannya itu akan menangis mendengarkan ucapannya. Atau saya tak ingat siapa ulama, saya lupa. Setiap kali dia sampaikan pesanan, walaupun dalam keadaan biasa, tidak kita panggil dengan terlalu heavy ataupun susah, simple, tapi setiap orang yang mendengar itu akan menangis, akan segera bertaubat, akan terkesan sangat. Dia ada anaknya dihantar untuk belajar dengan guru-guru. Kemudian sampai satu ketika anaknya balik menjadi orang yang berilmu. Kemudian dia ketika melihat ayahnya menyampaikan dengan cara yang simple, biasa, dan orang yang mendengar itu menangis dan juga terkesan, maka dia pun kata kepada ayahnya, "Wahai ayah, boleh tak kalau besok aku pula sampaikan kepada mereka. Aku dah dapat ilmu dan aku juga nak mengambil peluang untuk menyampaikan ilmu." Maka diberikan izin, tempat itu diberikan kepadanya. So dia pun besoknya sampaikan. Dia mengajar, dia memberi pesan dengan penuh keindahan. Maksudnya dengan gaya bahasa yang indah. Kan? Dialah orang ada ilmu, gaya bahasa indah, dengan pesanan-pesanan yang hebat, dengan dalil-dalil yang dahsyat. Orang yang mendengar itu pun, ya, kita panggil mendengar dengan baik, tapi tidak ada seperti reaction yang didapatkan seperti yang disampaikan oleh ayahnya. Tak ada yang menangis, tak ada yang kita panggil. So dia pun hairan. Kenapa? Apa beza? Apa dia masalahnya? Kemudian setelah itu ayah dia kata kepada dia, dah sampaikan? Okey, sekarang ni ayah nak sampaikan sikit pesanan kepada mereka. Kata ulama ini, semalam aku bermimpi. Seorang perempuan miskinah, seorang perempuan yang miskinah, dia masak ikan, kemudian tiba-tiba datang seekor kucing dan mencuri kepada ikan tersebut dan melarikan ikan tersebut. Baca cerita tu, semua menangis. La haula wala quwwata illa. Yang tadi ni punyalah hebatnya, biasa je. Ini sampaikan macam itu menangis semuanya.
Dia confused. Apa? Something wrong. Macam mana ni? Tapi selesai daripada majlis itu, dia jumpa kepada salah seorang daripada peserta pelajar. Mengatakan, kenapa engkau dengar tadi ayah aku cakap cerita pasal dia mimpi pasal seorang perempuan yang ikan dicuri oleh tu, kamu menangis? Dia kata, perempuan yang miskin itu adalah ibarat kami. Ikan itu ibarat iman. Kucing itu ibarat syaitan yang akan mengambil iman kepada orang itu dan dilarikan. Masya Allah, dia fahami daripada perkataan itu kerana dia bercakap daripada hatinya, diterima oleh hati. Subhanallah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ada orang-orang guru-guru seperti itu, ulama seperti itu, dengan keikhlasan, dengan sungguhannya. Kitab yang kita baca yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Haddad adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Walaupun 4 tahun umurnya dia buta, tapi dia mengarang kitab, menyusun kitab, disampaikan dengan penuh keikhlasan. Tak ada kepentingan duniawi bagi dia. Tapi karangan kitab-kitabnya itu tersebar ke seluruh pelosok dunia. Diterjemahkan dengan banyak bahasa. Subhanallah. Kenapa sampai begitu sekali manfaatnya? Kerana keikhlasannya. Dan setiap perkataannya yang dia sampaikan itu sampai menusuk kepada jiwa kita. Benar-benar menyentuh kepada diri kita. Kerana keikhlasan daripada para ulama terdahulu. Yang mereka buat sesuatu, tak ada kepentingan dunia. Tak ada kerana nak dapat habuan dunia. Tak ada kerana nak glamour. Tak ada nak supaya masyhur. Tak ada niat seperti itu bagi mereka. Bahkan ada di antara mereka yang menulis kitab, nak tahu sama ada dia betul-betul ikhlas ataupun tidak, itu dilemparkan kitabnya ke dalam sungai. Ya Allah, kalau aku betul-betul ikhlas tulis kitab ini kerana-Mu ya Allah, orang akan jumpa dan orang akan amalkan. Jumpa, kemudian dicetak lagi, disebarkan. Subhanallah. Sampai begitu sekali. Tapi zaman sekarang ini, Allahu Akbar, macam-macam niat yang terselit di sebalik daripada apa yang disampaikan, apa yang ditulis, apa yang na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keikhlasan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Cerita-cerita yang semacam ini memang telah masyhur, diketahui ramai, baik dari perjalanan salafnya yang terdahulu maupun khalafnya yang mengikut kemudian. Umpamanya Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang memang terkenal pada zamannya sebagai penghulu kaum, atau dipanggil Sayyidut Ta'ifah. Itu gelaran kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang dia wafat di Baghdad pada tahun 297 Hijrah. Ini orang-orang yang mereka ni kalau sekiranya menyampaikan, berdakwah, itu akan masuk ke dalam hati. Bahkan mereka ni diam pun orang boleh ambil manfaat. Jangan kata bercakap, diamnya saja, tengok pun ingat kepada Allah. Subhanallah. Juga Abu Jamrah Al-Baghdadi dan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang wafat di Naisabur pada tahun 258 Hijrah. Mereka ini tergolong orang-orang yang terdahulu, para salaf. Kemudian golongan khalaf seperti Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijrah. Dan Syekh As-Sahrawadi, iaitu pengarang kitab Awariful Ma'arif, yang juga dikenal dengan panggilan Abu Hafs, wafat di Baghdad pada tahun 632 Hijrah. Semua mereka ini tergolong dari ulama khalaf, iaitu yang kemudian. Maknanya, walaupun kalau kita kata, oh ini ulama salaf, iaitu 3 kurun atau 4 kurun terbaik. Khairu quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik kurun aku. Summal ladina yalunahu, kemudian kurun setelah kurun aku, kurun sahabat. Summal ladina yalunahu, iaitu kurun para tabi'in. Summal ladina yalunahu, kemudian kurun para tabi'in. Ini dipanggil kurun para salaf. Mereka ini orang-orang yang kurun berada pada kurun yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah.
Tapi setelah itu adalah yang disebutkan khalaf. Tapi pun masih lagi ada di kalangan mereka para ulama yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, selain mereka ada banyak lagi ulama yang mengikuti jejak yang sama berupa para pemimpin yang utama ke jalan kebaikan dan para petunjuk jalannya. Sehingga datanglah satu zaman di mana perkara dakwah ini telah menjadi lemah. Jadi setelah kurun semakin jauh daripada kurun yang terbaik itu, maka Islam sudah pun mula tersebar ke seluruh pelosok dunia ini. Sudah bercampur aduk ketika itu dengan adat, dengan budaya, dengan kebiasaan yang ada di setiap daripada tempat. Dan disebabkan lalainya manusia dan asyiknya kepada dunia, maka perkara dakwah ataupun usaha dakwah ini telah menjadi lemah. Dan kuranglah berminat untuk berdakwah lagi. Sebab itulah tabiat lalai dan cuai menimpa kaum awam, manusia umumnya. Jadi kerana dakwah dah semakin kurang, usaha untuk menyampaikan ilmu sudah semakin kita panggil kurang ikhlas. Kalaupun nak buat pun ada tujuan-tujuan daripada habuan-habuan dunia. Maka kesannya adalah akan membawa kepada kesan khususnya kepada orang-orang awam. Orang awam lagi lah semakin lalai, semakin cuai, semakin terjerumus kepada perkara-perkara yang buruk. Dan terkongkonglah pula dirinya dengan tabiat enggan mencari akhirat. Jadi kalaulah orang yang berilmu, orang yang tu pun tak berdakwah, tak menyampaikan, hanya mementingkan untuk mencari kehidupan, macam mana nasib orang awam? Pastilah mereka itu akan mula enggan untuk mencari akhirat. Tapi mereka akan memberikan perhatian tumpuannya kepada dunia dan keindahannya. Itu bermakna dua golongan yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama adalah golongan yang menuntut ilmu. Kita semua kena menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Tak berhenti kita menuntut ilmu. Ini kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Yang keduanya adalah menyampaikan ilmu dan berdakwah. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lahu wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengar ilmu, atau sekurang-kurangnya mencintai ilmu dan orang para ulama. Jangan jadi orang yang kelima, iaitu dahlah tak ada ilmu, tak nak belajar, tak nak dengar, tak suka kepada ilmu. Fatahlik, kata baginda Rasulullah, kamu akan binasa, kata baginda Rasulullah SAW. Dan hari ini adalah cabaran. Kerana ada orang yang sudahlah dia itu tak mau belajar, bahkan menghalang orang lain untuk belajar. Benci kepada ilmu dan ulama. Hati-hati. Dan tak boleh untuk blame dan salah hanya kepada orang awam. Juga mestilah dipertanggungjawabkan kepada orang yang alim ataupun para ulama, para pendakwah, yang sepatutnya mereka ni tak berhenti untuk nak menyampaikan daripada dakwah dengan bersungguh-sungguh. Hadirin rahmati oleh Allah, dalam satu syair disebutkan, ma yablughul a'da'i min jahilin ma yabru jahila min nafsih. Tidak ada yang lebih mencelakakan musuh dari si orang yang bodoh itu seperti apa yang mencelakakan si orang bodoh itu daripada dirinya sendiri. Orang yang jahil ini tak perlu orang lain untuk nak binasakan dia. Kejahilan dia cukup membinasakan diri dia sendiri. Berapa banyak orang yang rugi dengan sebab kejahilannya sendiri.
Begitu juga dalam satu syair yang lain, wa fil jahli qablal mauti mautu li ahlihi fa ajsaduhum qablal quburi kuburu. Orang yang jahil itu sebelum dia mati sebenarnya dia telah pun dikira mati dah. Sebelum dia ditimpa mati dia dah dikira mati dah. Orang jahil itu ibaratnya seperti orang mati. Dan jasad mereka itu adalah kubur mereka. Sebelum kubur di dalam tanah nanti, dia terkubur pada jasadnya sedang dia dalam kejahilan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang jahil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita daripada nikmat hidayah dan taufik untuk dapat kita menimba ilmu dan mendapatkan ilmu dan dapat mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan dengan ada ilmu kita dapat menyampaikan manfaat dan berdakwah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kita mimma yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, menjadi orang yang mendengarkan daripada firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan nasihat yang baik, dan dapat untuk mengikuti kepada kebaikannya, menjadikan diri kita orang-orang yang beramal dengan ilmu dan memberikan daripada ilmu itu kebaikan-kebaikan untuk disebarkan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keluarga kita dengan ilmu dan manfaat, dengan keberkatan dan rahmat. Mudah-mudahan rahmat dilimpahkan kepada kedua orang tua kita, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita keberkatan umur, masa, dan juga diberikan keberkatan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hissi dan maknawi, sehingga akhirnya kita akan berada di atas muka bumi ini dengan kasih sayang dari Allah, dan sampai di hujung umur kita diambil dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat yang sebenarnya. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.